Kita dah faham apa itu fungsi dan macam mana nak tulis fungsi ni. Dalam video kali ini, kita akan belajar pula tentang fungsi gubahan. Dalam video sebelumnya, kita dah belajar tentang apa itu hubungan, tentang objek dan imej, domain, kodomain dan julat. Dan yang terakhir sekali, kita dah belajar tentang hubungan khas ataupun fungsi. Dalam bahagian kedua, kita belajar tentang 3 cara menulis fungsi: gambar rajah, tanda tanda dan graf. Dalam video kali ini, kita akan belajar pula tentang fungsi gubahan. Video tentang fungsi ini dicipta dan dibawakan khas oleh tak lain tak bukan Abin. Jom kita mula. Kalau anda semua pernah tonton video fungsi bahagian pertama, anda akan ingat contoh ayah dan anak ini. Kita ada 2 set, iaitu set kanak-kanak dan set lelaki dewasa, yang mana hubungan fungsi antara kedua-dua set ni adalah anak. Untuk video kali ini, kita ada tambahan satu lagi set, iaitu set lelaki tua. Dan kita juga ada hubungan fungsi antara set lelaki dewasa dan set lelaki tua, iaitu hubungan anak juga. Yelah, ayah kita pun ada ayah mereka sendiri juga kan. Jadi kalau kita tulis nama panjang Asif, dia akan jadi Asif bin Ali bin Budi. Untuk Li akan jadi Li anak lelaki Lim, anak lelaki Yan. Dan untuk Ram akan jadi Ram anak lelaki Raj, anak lelaki Ravi. Tapi perasan tak? Dalam gambar rajah ni, sebenarnya kita boleh buat satu lagi hubungan fungsi. Kita ada hubungan satu, iaitu hubungan anak. Hubungan dua pun anak. Dan kita sebenarnya boleh tambah hubungan yang ketiga, iaitu hubungan cucu. Hubungan cucu ini menghubungkan antara set kanak-kanak dan set lelaki tua. Dalam tajuk fungsi, hubungan yang ketiga inilah yang kita panggil sebagai fungsi gubahan. Ia adalah fungsi yang melompat terus dari satu set ke set yang lain tanpa melalui perantaraan. Dalam kes kita ini, set kanak-kanak melompat terus ke set lelaki tua tanpa perlu melalui set lelaki dewasa. Kalau kita boleh buat gambaran proses input-output yang macam selalu kita buat, kita dapat tengok untuk hubungan satu ini, inputnya adalah kanak-kanak dan outputnya adalah lelaki dewasa. Untuk hubungan yang kedua pula, lelaki dewasa yang tadinya merupakan output bertukar menjadi input dan outputnya pula adalah lelaki tua. Dan untuk fungsi gubahan, kita ada input kanak-kanak terus dapat output lelaki tua. Contoh ni sekadar untuk kita faham apa itu fungsi gubahan. Bila kita apply dalam matematik tambahan, konsepnya tak banyak pun yang berubah. Jom kita tengok aplikasi dalam matematik pula. Kita ada fungsi yang pertama, iaitu fx sama dengan x tambah 4. Input kita adalah x dan outputnya adalah fx selepas x ditambah dengan 4. Fungsi yang kedua adalah fungsi gx sama dengan x bahagi dengan 5. Untuk fungsi ini, input kita adalah x dan outputnya selepas x dibahagi dengan 5, kita akan dapat gx. Sekarang, sama seperti contoh anak, ayah dan atuk tadi, cuba kita bayangkan yang set x warna purple ni nilainya menjadi sama seperti set fx yang warna hijau ni. Oleh kerana x warna purple ni dah bertukar jadi fx, tanda-tanda fungsi untuk gx juga akan berubah menjadi gfx sama dengan fx bahagi 5. Kita perlu tukar semua x yang warna purple ni kepada fx yang warna hijau. Sebab input untuk fungsi g ni bukan lagi x tetapi fx. Output yang kita akan dapat bukan lagi gx tetapi gfx. Bila fx sama dengan 5, kita akan dapat gfx sama dengan 1 sebab 5 bahagi dengan 5 dapat 1. Bila fx sama dengan 10 dibahagikan dengan 5, kita akan dapat gfx sama dengan 2. Bila fx sama dengan 15 ni kita bahagikan dengan 5, kita akan dapat gfx sama dengan 3. Sama juga dengan yang terakhir, iaitu fx sama dengan 20, gfx sama dengan 4. Oleh kerana kita ada fx pada dua-dua gambar rajah, kita boleh gabungkan kedua-dua gambar rajah ni sama seperti yang kita buat dalam contoh anak, ayah dan datuk tadi tu. Kalau kita semua ingat lagi, dalam contoh anak, ayah dan datuk tadi, kita ada satu hubungan yang melangkaui dari kanak-kanak terus ke lelaki tua. Itu dipanggil fungsi gubahan. Dalam kes matematik kita ni pun, kita boleh buat satu lagi fungsi yang melangkaui dari x ke gfx. Tapi persoalannya sekarang, apakah fungsi gubahan yang boleh bagi kita lompat terus macam tu tanpa melalui fx yang kat tengah-tengah ni? Jom kita tengok. Baik, kita ambil dua fungsi ni tadi, iaitu fx dan gfx. Kita tahu yang fx sama dengan x tambah 4. Kita hanya perlu gantikan x tambah 4 ni dalam fx yang ada dalam fungsi gfx ni. So, kita akan dapat gfx sama dengan x tambah 4 dibahagi dengan 5. Tapi belum selesai. Nak tulis fungsi gubahan, ada standard yang perlu kita ikut. Standard ni semua orang perlu ikut. F dalam kurungan gfx ni kita perlu keluarkan menjadi seperti ini. Dapatlah kita fungsi gubahan untuk contoh matematik ni.
Boleh percaya ke fungsi baru yang kita dapat ni? Boleh ke dia melompat dari X terus ke g of X ni tanpa melalui fx kat tengah-tengah tu? Tak percaya? Jom kita cuba. Bila X sama dengan 1, g of X adalah 1 tambah 4 dibahagi dengan 5 menjadikan 5 bahagi dengan 5. Jawapannya adalah 1. Bila X sama dengan 6, g of X adalah 6 tambah 4 dibahagi dengan 5 menjadi 10 bahagi 5 dan jawapannya adalah 2. Betul kan? Anda boleh test juga dengan X sama dengan 11 dan 16. Mesti akan dapat jawapan yang sama dengan dalam gambar rajah ni. Jadi, memandangkan kita dah ada fungsi gubahan yang baru, kita dah boleh lupakan dan buang fx ni. Macam lupakan kekasih lama pula mana-manalah, asalkan kita semua faham apa itu fungsi gubahan. Bila dah buang fx kat tengah-tengah, proses yang baru menjadi X tambah 4 bahagi 5. Dan kita dah boleh tukar cara tulis g of X ni kepada g of X yang baru selari dengan kita punya fungsi gubahan. Info tambahan. Bila kita tulis g of X atau f g x, tanda-tanda yang kita akan dapat tidak sama. Jom kita tengok step by step ni. Kalau kita minta g of X, maksudnya fx perlu dimasukkan ke dalam tanda-tanda g untuk menggantikan x dalam g ni. Kita akan dapat g of X sama dengan fx bahagi 5. Nampak tak kat sini yang fx dah menggantikan x dalam tanda g. Kita tahu yang fx ni nilai dia adalah x tambah 4. So kita hanya perlu gantikan fx yang ada dalam ni kepada x tambah 4. Dapatlah kita g of X sama dengan x tambah 4 bahagi 5. Sebagai menghormati standard, penulisan fungsi gubahan kita bawa keluar f ni dari dalam kurungan. Jawapan akhir yang kita dapat adalah seperti ini. Bila kita minta fgx pula, caranya berbeza sedikit. Tadi fx yang masuk dalam tanda-tanda g kan? Kali ini gx yang akan masuk dalam tanda-tanda f bagi menggantikan x yang dalam ni. Kita akan dapat fgx sama dengan gx tambah 4. Kita tahu yang nilai gx adalah x bahagi 5. Jadi kita gantikan gx dalam ni kepada x bahagi 5. Dapatlah kita fgx sama dengan x bahagi 5 tambah 4. Sekali lagi, sebagai menghormati standard penulisan fungsi gubahan, kita bawa keluar g ni dari dalam kurungan. Jawapan akhir yang kita akan dapat adalah seperti ini. See, g of X dan f g x tak sama kan? Selesai contoh matematik, kita dah tengok contoh anak, ayah dan datuk. Kemudian kita tengok contoh matematik pula. Harap kita semua faham apa itu fungsi gubahan. Macam biasa, dah belajar apa itu fungsi gubahan, jom kita tengok contoh pula. Contoh pertama. Diberi gx sama dengan 3x tambah 6 dan hx sama dengan 5x tambah 2. Cari nilai hg3. Kita ada dua fungsi. Satu gx dan satu lagi adalah hx. Untuk cari hgx, pertama sekali kita kena masukkan gx ke dalam hx dengan menggantikan x kepada gx. Step yang kedua, kita akan gantikan gx dengan nilai gx itu sendiri, iaitu 3x tambah 6. Step yang ketiga, sebagai menghormati standard penulisan fungsi gubahan, kita bawa keluar g ni dari dalam kurungan dan kita boleh selesaikanlah yang sebelah kanan juga. Kita akan dapat hgx. Tetapi, soalan minta kita cari hg3. Jadi kita perlu gantikan x dengan 3 untuk dapatkan hg3 sama dengan 77. Selesai contoh 1. Contoh 2, diberi fx sama dengan x tambah 2 dan gx sama dengan 3x tolak 2. Cari fgx dan b gfx. Jadi kita ada dua fungsi, iaitu fungsi fx dan gx. Step pertama untuk mencari fgx, kita perlu masukkan gx ke dalam fx dengan menggantikan x dengan gx. Kemudian step kedua, kita perlu gantikan gx dengan nilainya, iaitu 3x tolak 2. Sebagai menghormati standard penulisan fungsi gubahan, kita kena bawa keluar g ni dari dalam kurungan. Dapatlah kita fgx. Untuk soalan B pula sama macam soalan A, cuma kita kena terbalikkan sahaja. Untuk dapatkan gfx, sekarang fx pula yang kena masuk dalam gx dengan kita gantikan x kepada fx. Kemudian step kedua, kita perlu gantikan fx dengan nilainya, iaitu x tambah 2. Macam biasa, step ketiga, sebagai menghormati standard penulisan fungsi gubahan, kita kena bawa keluar f ni dari dalam kurungan. Dapatlah kita gfx. Dalam contoh 2 ni, kita pun dapat tengok sendiri apa beza antara fgx dengan gfx. Selesai untuk video fungsi bahagian 3. Harap kita semua dapat faham apa itu fungsi gubahan. Kita jumpa di video bahagian 4, bahagian terakhir bagi tajuk fungsi. Bye!